Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Nordin. Nombor matriks I20104603. Okey, sekarang saya akan meneruskan pembentangan yang bertajuk definisi syaitan, jin dan iblis di dalam Al-Quran. Maka kita melihat kepada dari segi bahasa, apa yang difahami dengan syaitan dari segi bahasa Arab, yang berbunyi syaitana, yang bererti jauh dari kebaikan atau kebenaran. Manakala dari segi istilah, terkandung dalam Al-Quran adalah kembali kepada karakter atau sifat yang melekat pada diri seseorang, iaitu karakter buruk, jahat atau kafir. Di sini kita membawa pandangan daripada Al-Qurtubi, yang mana beliau menyebutkan setan disebut jauh daripada kebenaran kerana kesombongan dan kedurhakaannya Dengan demikian, setiap makhluk yang sombong dan derhaka, baik dari kalangan jin dan manusia, disebut dengan syaitan. Jadi daripada apa yang kita faham daripada definisi syaitan itu sendiri, syaitan itu merupakan karakter manusia yang mana kepada perkara-perkara yang negatif atau perkara-perkara yang sifat manusia yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita memahami definisi jin pula. Jin berasal dari kata kerja jin yang artinya menjadi gelap, menutupi atau tersembunyi. Manakala dari segi istilah, pengertian jin, ulama terbagi dua pembagian. Yang pertama, pandangan Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan jin dan setan merupakan daripada asal satu, iaitu daripada iblis. Jin merupakan ada yang jin merupakan ada yang mukmin dan ada yang kafir. Sekiranya jin tersebut kafir, ia diartikan sebagai syaitan. Manakala pandangan yang kedua pula, pandangan ulama yang kedua adalah pandangan Ibnu Abbas, menyatakan bahawa jin adalah anak keturunan jin juga. Mereka bukanlah setan. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Mereka makan, minum, menikah dan mati. Adapun setan, mereka adalah anak-anak iblis dan tidak mati kecuali bersamaan dengan mati iblis pada hari kiamat. Maka pandangan kedua ini merupakan iblis pandangan kedua ni dia mengatakan jin itu merupakan satu makhluk, manakala setan itu merupakan satu makhluk juga, seperti mana manusia. Tapi kita melihat kepada definisi setan itu sendiri, ia merupakan satu karakter. Maka kita melihat yang sama seperti definisi setan itu sendiri menurut pandangan Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau menyatakan jin jin adalah satu makhluk dan ada yang Islam dan ada yang kafir. Maka jin yang kafir, setiap perbuatannya melanggar perintah Allah, dikatakan jin yang merupakan yang membawa karakter setan. Okey, seterusnya kita akan menerangkan iblis pula. Iblis daripada bahasa Arab berbunyi iblis, yang bererti putus asa atau tiada kebaikan. Manakala daripada istilah, di sini kita membawa tiga pandangan ulama, yang mana daripada kitab Lisan Al-Arabi jilid 1 halaman 482, disebut iblis kerana ia terputus dari rahmat Allah sebelum ada yang menyebutnya dengan nama Azazil. Artinya ada yang hancur dan ada yang bersedih. Dan seterusnya pula pandangan yang kedua, pandangan kitab tafsir Ibnu Katsir. Iblis merupakan bangsa malaikat yang terdapat dari salah satu kabilah yang disebut dengan kabilah jin. Ketika itu iblis bertugas menjadi komando, pengatur di antara langit dan bumi. Iblis ada pemimpin para malaikat di langit
di dunia. Kemudian dia berbuat maksiat dengan kesombongan, tidak mau mengikuti perintah Allah dengan bersujud Nabi Adam, maka dia termasuk golongan kafir. Seterusnya pula pandangan yang ketiga, menurut pandangan Abid Dunya, Ibnu Abi Hatim merupakan tokoh penghafal hadis, dan Ibnu Syihab menyatakan bahawa iblis adalah bapa dari jin, sebagaimana Adam adalah bapa daripada manusia. Adam adalah daripada bangsa manusia yang merupakan asal usul manusia, sedangkan iblis adalah dari bangsa jin yang merupakan bapa moyang jin. Maka di sini kita dapat memahami adalah sekiranya manusia itu adalah asal keturunannya daripada Nabi Adam, ataupun bapa penciptaan yang pertama sekali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, manakala begitu juga dengan iblis, mereka diciptakan, iblis merupakan bangsa jin, yang mana iblis merupakan sebagai komando ataupun kabilah jin yang dilantik sebagai malaikat yang bertanggungjawab menguruskan antara langit dan bumi. Tapi disebabkan kemungkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi iblis. Maka iblis ini merupakan ada anak-anaknya, seperti mana anaknya yang dikatakan seperti keturunan-keturunannya, yaitu jin. Maka jin ini pula terbagi kepada dua, ada yang Islam dan ada yang kafir. Maka yang kafir itu membawa karakter syaitan. Maka itu saja pembentangan daripada saya. Selepas ini akan diteruskan oleh sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ashraf bin Zakri, I1810258. So kita akan masuk ke topik yang seterusnya berkenaan bagaimana ataupun berkenaan cara syaitan untuk menyesatkan manusia menurut Al-Quran. Baik, so kita akan tengok satu persatu. Yang mana pertama kita ada mengubah ciptaan Allah, yang kedua kita ada mencegah mengingatkan kepada Allah, yang ketiga adalah ulama yang menyesatkan, yang keempat mengikuti bisikan iblis, dan yang kelima adalah menganut syaitan. Okay, so yang tepi-tepi dia tu adalah surah-surah yang boleh dijadikan rujukan berkenaan dengan cara tersebut. So bolehlah buka Al-Quran untuk rujukan kepada cara-cara tersebut. So kita akan pergi satu persatu lah. So yang pertama adalah mengubah ciptaan Allah, yang mana ni berlaku pada zaman dahulu dan sekarang pun masih berlaku lagi, yang mana dalam ayat Al-Quran tersebut ada ditekankan bahawa zaman dahulu syaitan telah menghasut, yang mana kita dapat tengok satu baris dalam surah An-Nisa ayat 119 tu ada, kita tengok ada mana, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar mengubahnya. Jadi daripada ayat tu kita dapat lihat bahawa zaman dahulu lagi nak kata apa, syaitan tu dah hasut supaya mengubah ciptaan Allah, dan yang mana hasutan tu seolah-olah yang salah itu dibenarkan. So syaitan hasut supaya dalam tu juga, dalam ayat tu juga menerangkan mereka memotong-motong bahagian telinga binatang. So ada juga mengubah ciptaan Allah. Maksudnya macam contoh zaman dah ni, kalau nak tengok dia orang buat tattoo, macam tu lah. So macam mengubah ciptaan Allah itu semua hasutan daripada syaitan. So yang kedua kita tengok pula mencegah mengingatkan kepada Allah. Ini kita boleh tengok dalam surah An'am, dalam ayat 68. Yang mana ini biasalah apabila dia nak buat kita lalai kepada Allah. So hasutan tu dia hasut kita, dia bisik kat kita supaya kita terus lalai kepada Allah. Sebab antaranya rasa was-was. So bila kita rasa was-was tu adalah satu perasaan daripada bisikan syaitan lah. Bagaimana kita nak lupakan ataupun bagaimana kita nak jauhkan bagaimana kita nak supaya sentiasa ingat pada Allah, kita hanya menyebut nama Allah untuk jauh daripada syaitan. So kita akan ke tajuk seterusnya,
Untuk ayat seterusnya adalah ulama yang menyesatkan. So kita boleh tengok dan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf 175, yang mana kita boleh tengok dalam ayat tersebut, ya, kita daripada ayat tersebut kita dapat tengoklah bahawa syaitan akan melakukan cara agar ulama menjadi sesat. Dia hasut ulama. Dia tak dapat orang yang kecil-kecil, dia cari orang yang besar-besar, orang yang menyampaikan ilmu. Dia cari orang yang macam tu, dia hasut. Apabila sebab apa? Bila dia hasut orang yang macam ni, automatik apabila orang yang ikut dia teruk sekali ingat sesat. So bila dia sesatkan ulama, orang yang ikut ulama tersebut juga akan tersesat. Yang bawah-bawah dia lah juga akan sesat. So sehingga bagi ulama harus berhati-hati atas jebakan iblis ni. So sebab itulah pentingnya. So apa yang syaitan akan buat yang ketiga adalah dia akan mencari ulama dan dia akan sesatkan ulama. So kita kena berhati-hati. Alright, so yang keempat adalah mengikuti bisikan iblis. Ini dalam surah Al-A'raf dalam ayat 200, yang mana kita dapat lihat, maaf saya baca dia punya terjemahan, dan jika syaitan datang penggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. So bisikan syaitan ni dalam jiwa manusia ni dia seperti jarum. Dia bersembunyi dalam timunan. Dia halus tapi dia kesan dia cukup besar. Jadi apa kesan dia tu? Kesan dia menyebabkan kita lalai. Dia bisik kat kita. Dia cakap cukup tak payahlah nak bertaubat. So, bila dia hari-hari dia bisik, so kita akan menjadi lalai. So apa yang kita perlu buat? Yang pertama adalah berusaha mencari perlindungan dari bisikan syaitan. Contoh, sentiasa solat, sentiasa berzikir, supaya tidak lalai dengan bisikan syaitan. Okay, so kita ada yang kelima. Yang kelima adalah penganut syaitan. So yang ini penganut syaitan ni lebih kepada orang yang mengikuti syaitan lah. Itu dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayang pikiran jahat, buat dosa, dan mereka segera ingat pada Allah, maka ketika itu mereka juga melihat kesalahan-kesalahannya. So janganlah orang kata syaitan ni akan melakukan segala apapun supaya anak Adam ni bila ikut perintah dia akan buat sampai kita dengar cakap dia. Bagi orang beriman kepada Allah, syaitan akan melakukan tipu muslihat agar mereka kita beriman. Itulah syaitan. So syaitan ni kalau dia tak boleh buat kita jadi jahat, dia akan buat kita rasa kita lah paling baik. Itulah syaitan. Okay, alright, itu 5 cara yang ada dalam Quran lah. So ada lagi 9 cara lain tipu daya yang digunakan untuk menipu manusia. Yang pertama yang pertama adalah tazyin. Ni tak tulis lah, so siapa yang nak tambah dia boleh buat catatan nota lah. So tazyin adalah dia macam mengkaburi kita. Dia macam beritahu seseolah benda tu, perkara tu kita baik. Dia bagi tahu, dia bisik kat kita. Contoh dia bisik lah, cakap contoh tu waktu tu azan, contohlah azan, so dia bisik kat kita, so dia kaburi kita. Dia cakap tidaklah, dia kata azan kan, dia cakap kita tidaklah, hang penat. Dia cakap gitu, tidaklah hang penat. So dia bisik kita supaya kita tak lalai. So bisikan tu macam mengkaburi, tazyin, macam seolah-olah benda tu baik. Dia cakap hang penat kan, hang perlu rehat, nampak macam baik kan, padahal benda tu melalaikan kita. Itu tazyin. Yang kedua adalah talbis. Talbis ni lebih kepada menipu lah. Dia kata tipu daya kita lah. Dia bisik satu macam bisikan juga. Dia cakap contohlah kita ambil riba. Contoh kita ambil riba, dia cakap, dia bisik kita, tak apa ambil, ini pinjaman yang dibolehkan. Dia bisik contoh. So kita pun contohlah, so kalau kita tak tahu, dan kita terus terjerumus dalam dia macam tu. Tipu daya lah, apa yang talbis ni. Okay. So yang ketiga adalah taswif. Taswif ni lebih kepada menunda untuk bertaubat. Dia cakap contoh menunda untuk bertaubat. Dia cakap, dia bisik kat kita, tak perlulah, tak payahlah, esok boleh lagi, tak apa, ni tak solat tak apa. Dia lebih kurang macam tu lah. Tak payahlah, esoklah solat, esoklah taubat kata, buat lagi tak apa, boleh lagi, macam tu. So itu kepada taswif. And tahwil,
uh, okay, so tahwin ni okay, so tahwin ni dia meremeh-remehkan perkara yang kecil. Dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil ni tak apa, buat je dosa ni, tak apa. Dia kata mencuri ni tak apa, berbohong ni tak apa. Lama-lama dengan berbohong tu dia akan menipu, dia akan mencuri. So macam tu lah. So dia barang kecil-kecil tak apa, tipu tak apa, dia kata tak dosa. And then bila dia terbiasa dengan menipu, dia akan ke arah yang lebih besar, dosa lebih besar. So dia akan hanyutkan kita dengan dosa-dosa kecil. Itu adalah tahwin. So ada satu lagi, tahyiz. Okay, so tahyiz, at-tahyiz, saya silap. Tahyiz ni dia membuat kita putus asa dalam bertaubat. Dia cakap, contohlah hang bunuh orang, dia cakap habislah hang, dia bisik, dia cakap habislah hang, tak boleh, Allah tak maafkan hang dah. Contoh macam tu lah. Dia kata hang dah buat dosa besar kan, sampai kita tak, kita dah termakan hasutan dia. So jadi macam like hang dah putus asa tu, aku dah dosa besar kan. Lalu macam contoh yang akan lebih berat lagi, dia akan bunuh diri. Allah tak terima dia akan buat macam tu, dia akan hasut kita sampai kita betul-betul putus asa nak taubat dah. And then kita buat something yang lebih dosa besar lah. Itu adalah at-tahyiz, lagi bahaya. Okay, so ada lagi lah, antaranya membuat indah keburukan manusia, hadir pada manusia dalam keadaan marah. Ini standard lah. And dia yang menjadikan manusia lebih tinggi angan-angan dia. Ini pun samalah, tinggi angan-angan ni dia lebih kurang dia jadi macam takut akan kemiskinan. Dia bila dah takut ni, dia jadi macam kaya, and then dia dah merendahkan orang lain. Dia jadi macam sifat-sifat riak. Lebih kurang macam tu lah, sifat menjadikan manusia tinggi angan. Yang akhir ni tak tulis tak habis, setan berupaya untuk membuat manusia sebenarnya macam mana, dia macam tadi dah juga, dia tidak toleransi dengan orang lain. Dia bisik, dia hasut supaya apa, supaya tidak tak indah dengan orang lain, tak ada toleransi dengan orang lain, terus memburukkan orang lain. Macam tu. So itu adalah 9 cara tipu daya syaitan untuk menipu manusia. Termasuklah dengan 5 yang tadi, itu yang lebih besar lah. So apa pun kesimpulan dia, macam saya kata tadi, syaitan kalau dia tak boleh buat kita jadi jahat, dia akan buat kita rasa kita ni paling baik. Itu adalah kerja syaitan, dan dia tak akan berhenti sampailah kiamat nanti untuk menjatuhkan manusia ataupun untuk menjadikan manusia ni terlalai dan juga sesat. So terima kasih. Setakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alif Ashra bin Muhammad Nafi dengan nama metrik I193044142. Dan saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk golongan yang mengikuti syaitan. Terdapat 6 yang saya mendapati golongan yang mengikuti syaitan. Jadi yang pertama adalah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mujahadah ayat 19, istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasiruna. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikannya lupa mengingati Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan itulah orang-orang yang rugi. Dalam tafsir jalan lain mengatakan telah berkuasa, bermaksudnya telah berhasil mempengaruhi ke atas mereka syaitan kerana ternyata mereka mentaatinya lalu menjadikannya mereka lupa mengingati Allah. Mereka itulah golongan syaitan, yakni pengikut-pengikutnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang rugi. Baik, untuk poin yang kedua,
Untuk poin yang kedua, menjadikan syaitan sebagai pemimpin merujuk di dalam surah An-Nahl ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka, yakni yang buruk. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam tafsir Jalalain, demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada umat-umat sebelum kamu, telah mengutuskan rasul-rasul kami, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang perbuatan mereka yang buruk itu sehingga perbuatan-perbuatan yang buruk itu dilihat baik. Oleh kerana mereka mendustakan rasul-rasul, maka syaitan menjadi pemimpin mereka yang mengatur urusan-urusan mereka pada hari itu, yakni di dalam kehidupan di dunia. Dan bagi mereka, azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan kelak di hari kemudian. Menurut pendapat, dikatakan bahawa makna yang dimaksudkan dengan hari ini ialah hari kiamat. Ungkapan itu menggambarkan tentang kejadian di masa mendatang dalam bentuk sekarang. Artinya, tidak ada seorang penolong pun bagi mereka selain dia. Sedangkan syaitan sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, mana mungkin dia dapat menyelamatkan orang lain. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, iaitu mengajak manusia kepada kejahatan merujuk di dalam surah Al-Maryam ayat yang ke-63. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azan. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, bahawa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Dalam tafsir Al-Jalalain, Allah sendiri telah mengutus syaitan-syaitan kepada mereka yang ingkar itu, iaitu setelah memilih jalan ke jalan yang salah, Allah akan hantar syaitan kepada mereka. Jangan salah anggap pula tentang perkara ini. Bukannya Allah hendak kita menjadi sesat sampai Allah hantar syaitan-syaitan tersebut. Allah hantar syaitan-syaitan itu setelah memilih jalan yang salah dan menolak berkali-kali. Kalau kita memilih jalan yang salah, Allah akan membuka jalan itu lagi dan memudahkan dia menjadi sesat terus. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah buat keputusan yang muktamad untuk menyiksa dia di neraka nanti. Allah tutup pintu hidayah kepada mereka, di mana khatmul qalbi, dan mereka tunggu mati sahaja untuk diseksa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung untuk poin yang keempat, iaitu menakutkan manusia dengan kemiskinan, merujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-618 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai kalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Dalam tafsir Al-Jalalain, ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebahagian jenis unta ataupun sawaib yang dihalalkan. Hai kalian manusia, makanlah dari perkara yang halal, dari apa-apa yang terdapat di muka bumi. Halal menjadi hal, yakni lagi baik, sifat yang memperkuatkan, yang berarti enak ataupun lazat. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan, yakni syaitan, dengan rayuannya, sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagi kamu. Artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Untuk poin yang kelima,
yakni memberi harapan palsu dan janji kosong, merujuk di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-120 yang berbunyi ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurwa, yang bermaksud syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan mereka selain dari tipuan belaka. Dalam tafsir Quraisy Shibab, bagi mereka, kejahatan menjadi tampak indah akibat tipuan syaitan. Mereka dijanjikan keuntungan kalau mahu melakukan kejahatan itu. Mereka diberikan harapan-harapan kosong. Semua janji itu hanyalah tipu daya semata-mata. Dan poin yang terakhir iaitu poin yang keenam, menanam sifat benci, permusuhan, persengketaan atau perselisihan sesama manusia. Merujuk di dalam surah Fatir ayat yang keenam, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu udwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu dan anggaplah ia musuhmu kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongan mereka supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam tafsir Quraisy Shibab, sesungguhnya syaitan adalah musuh besar kalian. Maka janganlah kalian terpedaya oleh bujuk rayuannya, tetapi jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian kerana ia ingin mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka yang nyala apinya berkobar-kobar, bukan untuk sesuatu yang lain. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Luqman Hakim Nur Effendi. Okey, kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu cara-cara berlindung dari syaitan. Okey. Seperti yang kita tahu, syaitan ni akan sentiasalah melakukan tipu daya ataupun helah untuk kita, memerangkap kita lah sebagai seorang muslim lah. So, telah menjadi kewajipan kita sebagai seseorang individu muslim untuk kita sentiasa mempersiapkan diri lah, mempersiapkan benteng ataupun perisai untuk kita tidak terjerumuslah daripada tipu daya syaitan ni. Okey, dan syaitan ni dia telah berjanjilah dengan Allah, yang mana surah Al-Asfad ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'azzatika la'aghwiyannahum ajma'in, yang bermaksud demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Okey, semuanya kat sini adalah kita lah kan, muslim kan. So kat sini saya ada poinkan beberapa cara ataupun caralah untuk kita berlindung diri daripada tipu daya syaitan. Okey, poin yang pertama iaitu memperkukuhkan akidah Islam dalam diri. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-201, Allah menyebut innal ladzina taqaw iza mashum ta'ifun minasyaitani tazkuru fa iza hum musbirun, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditipu waswas, waswasnya dari syaitan lah, yang mana mereka akan ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Okay. So kat sini maksudnya pentinglah untuk kita memantapkan lagi akidah kita dengan Al-Quran lah kan. Dengan memantapkan akidah kita dengan Al-Quran, mampu untuk kita mengelakkan diri daripada terperangkap syaitan, dan jika terperangkap sekalipun kita sedar dan kita terus bertaubat. Okey, untuk poin yang kedua pula, cara-cara berlindung dengan syaitan ni adalah dengan sentiasa ikhlas dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Okey, dalam surah Al-Asad, sambungan daripada ayat yang pertama tadi, bila syaitan berjanji untuk menyesatkan manusia, dan mereka berkata kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Yang mana kat sini iblis atau syaitan ni sendiri telah memperakui bahawa mereka tidak boleh menyesatkan seorang muslim yang ikhlas lah melakukan ibadah ataupun melakukan amal kebaikan kepada Allah SWT. So ikhlas ni merupakan senjata dalaman yang ampuh lah, yang kuat untuk kita sebagai orang Islam lah. Yang mana walaupun ikhlas ni amat sukar lah untuk kita lakukan kan, mula-mula pahit, tetapi apabila kita dah telan benda tu,
insya-Allah akan berbuah manis akhirnya. Okey. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga yang saya poinkan kat sini, iaitu sentiasa berlindung diri dengan Allah SWT. Nah, ini pentinglah. Dalam surah An-Nahl ayat ke-98, Bismillahirrahmanirrahim, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksud, oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah SWT daripada hasutan syaitan. Okey. Dan poin yang kedua, dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Mu'minun ayat ke-98, Allah menyebut wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bermaksud, aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. So sangat pentinglah untuk kita memohon perlindungan kepada Allah SWT daripada hasutan syaitan ni lah, yang mana hasutan syaitan ni dia terdiri daripada banyak perkara lah, antaranya nafsu kan, amalan buruk dan sebagainya lah. So kat sini secara tidak langsung pergantungan ataupun tawakal kita kepada Allah SWT itu akan membuatkan kita ni sentiasa berada daripada perlindungan Allah SWT lah, dan daripada perlindungan Allah dari segala bentuk hasutan syaitan. Okey, kesimpulan yang saya dapat kat sini, saya rumuskan kat sini adalah, oleh kerana serangan ataupun tipu daya syaitan ini berlaku setiap masa, so kita kena prepare lah, ataupun kita kena mempersiapkan diri kita sentiasa lah kan. Antara benteng yang paling berkesan adalah seperti contohnya adalah untuk kita belajar ilmu lah, belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Bukan saja belajar tapi mengamalkannya. Dan macam poin yang tadi, kita memperkukuh akidah kita dengan agama, sentiasa mengelakkan ataupun sentiasa mengikhlaskan diri dalam melakukan kebaikan ataupun amalan yang disuruh oleh Allah SWT, dan sentiasa muhasabahlah diri kita sebagai seorang Muslim lah. Okey, itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.